Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Bersama akak lagi dalam slot seram pendek. Kali ni Alhamdulillah akak terima lagi perkongsian kisah seram dari subscriber. Syukur, terima kasih untuk pemilik kisah ni. Dialami oleh Daniel tapi dikirimkan oleh isteri beliau. Maknanya ini kisah suami dia lah. Cerita ni berlaku pada tahun 2005. Masa tu Daniel berumur dalam lingkungan 15 tahun. Tahun tersebut adalah hari pertamalah Daniel berpindah belajar dari sekolah menengah biasa yang terletak di negeri Perak, Bandar Seri Iskandar, dan dia berpindah belajar ke sekolah asrama yang terletak di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur. Kawasan asrama tu terletak di tengah-tengah antara bukit. Maknanya di sebelah kiri dan sebelah kanan asrama tu ada bukit lah kan. Dipendekkan cerita, asrama tu biasalah bangunan dia ada dewan makan, ada dewan biasa, padang takraw, dan juga sama macam asrama yang lain, ada tempat-tempat lain jugalah. Itu baru bab dewan. Manakala di dalam bilik asrama lelaki ada pula katil yang banyak-banyak tu. Katil tidur Daniel masa tu yang paling akhir dan yang paling ujung sekali. Standard lah dekat asrama kan, kalau katil tu dia 2 tingkat. Dekat asrama kalau ada katil mestilah ada almari juga kan korang. Jadi katil dan almari kedudukan dia bersebelahan. Macam tu lah, berselang-seli untuk setiap pelajar. Pada satu malam tu, hujan turun renyai-renyai tak berhenti. Seperti kebiasaan jugalah, berada di asrama ni mestilah ada prep. Selepas prep ulang kaji pelajaran, semua murid akan dipanggil untuk minum malam terlebih dahulu. Kemudian semua murid akan balik ke bilik atau dorm untuk tidur. Katil Daniel ni jadi pot untuk dia dengan kawan-kawan dia semua berkumpul berbual sesama sendiri pada malam tu. Jam masa tu dah menunjukkan ke larut malam, kira-kira pukul 12.30 malam. Macam tu lah. Pendek katanya, walaupun jam dah sekitar macam tu, mereka tetap juga rancak berbual. Tengah-tengah duk berbual tu, mata Daniel dirasa macam hampir nak terlelap. Yelah, mana tak mengantuknya. Seharian selepas habis sekolah menengah, ada lagi tugas belajar dekat asrama. Penat tak tertahan rasanya. Niat Daniel, dia cuma nak tidur sekejap je. Maka Daniel pun tertidurlah sekejap. Tertidur. Bila dia bangun-bangun je, masa nak lelap bersembang tadi, punyalah rancak dengan bising semua. Tiba-tiba masa Daniel terlena, dah sepi, dah senyap je semua orang. Rupanya Daniel baru perasan semua kawan-kawan dia pun dah tidur. Apa tidaknya, jam pun dah tunjukkan pukul 2.15 pagi. Maknanya bukan terlelap lah Daniel tadi rupanya ya. Dia memang terlena lama jugalah tu. Masa dia kata nak terlelap je. Masa terjaga tu, hujan dah mula reda dan udara pun dah jadi sejuk rasa. Daniel dia toleh ke kanan, toleh ke kiri. Dia nak tengok sekeliling. Kok lah ada lagi pelajar yang belum tidur. Sambil dia melihat ke kiri, ke kanan dan dia melihat di setiap kata kawan-kawan dia. Masa tu, penglihatan Daniel dibantu oleh cahaya lampu yang ada dekat sebelah tempat tidur dia je. Cahaya lampu tu je yang nampak agak terang lah. Kedudukan Daniel sedang menghadap pintu tandas. Maklumlah, katil dia kan paling ujung dalam bilik tu, dekat dengan tandas. Dan yang paling tak bestnya masa tu, mata Daniel dipaksa untuk tidur. Tapi dia tak nak juga tidur. Jenuh lah terkebir, pejam celip matanya tu. Tak juga lena. Dah tu dia dah terpandang sekitar tandas. Jadi lepas tu Daniel ni, dia pun berpusing lah ke arah almari. Bosan nasi nak tengok tandas je. Tengoklah almari pula kan. Tiba-tiba Daniel terdengar bunyi pintu hadapan asrama lelaki tu terbuka dalam kegelapan malam. Hanya bersuluhkan nyalaan lampu yang sama-sama aja. Daniel ternampak seorang perempuan berbaju kebaya lama dan berselendang warna kuning. Baju perempuan tu pun warna kuning juga.
Arah katil Daniel dengan pintu utama bilik adalah dalam 70 atau 90 kaki je. Agak meremanglah Daniel nak lalui keadaan yang berlaku tu. Di sebelah kanan perempuan tu ada seorang lelaki berambut paras telinga. Lelaki tu ada pakai tongkolok dekat kepala dan lelaki tu macam tak berbaju pun ya. Tapi cuma Daniel ada perasan macam dia pakai baju sarung yang terbelah dan seluar pendek. Macam itulah paras betis. Lelaki tu dia memegang tombak dekat tangan kanan. Sementara tu tangan kiri dia pegang pisau. Lelaki tu lah dia pegang macam pisau macam tu. Begitu jugalah seorang lagi lelaki yang berada di sebelah perempuan tu juga. Maknanya ada dua orang lah. Dia macam ala-ala pengawal, hulu balang macam tu cara dia berpakaian. Masa mula-mula Daniel nampak tu, dia berfikirlah itu mungkin budak-budak asrama ataupun warden kot yang memeriksa pelajar. Agaknya lah, kan selalu ada pemeriksaan mengejut kan. Rupa-rupanya sangkaan Daniel tu meleset jauh sangat. Sebab Daniel dah mula terperasan diorang semua tu bukan manusia yang sebenarnya tau. Mulalah Daniel ni dia turun ke katil bawah sambil tu dia nak kejutkan kawan-kawan dia semua. Jenuh jugalah dia nak kejutkan mereka, tapi tak ada respon dari sesiapa pun. Tak ada pun yang nak bangun langsung time tu. Daniel dalam keadaan tengah panik kan. Teruslah dia naik semula ke katil dia yang berada dekat atas. Lepas tu dia berselubung. Takut punya pasal time tu, sanggup dia berselubung dalam selimut. Tapi mata Daniel tetap juga nak memerhatikan pada 3 orang makhluk tadi. Yang macam hulu balang tu, perempuan tu, dia nak tengok juga. Bermulalah dari katil yang pertama. Perempuan tadi menggoncangkan setiap katil yang ada. Sehinggalah Daniel dapat dengar katil tu berbunyi setiap kali digoncangkan. Bunyi besi katil bahagian penyambung tu, alah besi belaga macam tu lah agaknya. Tak tahan dengan penampakan, dengan bunyi macam tu. Dikejutkan jugalah budak asrama lelaki yang sedang lena tidur. Itu pun tak ada juga respon dari salah seorang kawan dia. Tak ada langsung. Tengah-tengah Daniel cuba kejutkan kawan-kawan dia, barulah perempuan tu bersuara. Dengan suara dia tak berapa jelas lah, tapi sayup-sayup dan mendayu-dayu macam tu lah. Perempuan tu berkata, "Budak ni tidur tak sedar langsung." Dia kata macam tu sambil berjalan menuju ke katil. Katil yang nombor 2 pula. Tadi katil yang pertama kan, katil nombor 2. Daniel masa tu dia dah terkedu dah. Tak tahu dah dia nak buat apa time tu. Alahai, mata pun tak boleh tidur pula dah. Sudahlah dia seorang yang terjaga, kena pula gangguan yang macam tu. Tak kencang betul jantung dia. Perempuan tu teruskan juga berkata, "Budak tadi tidur tak sedar. Ini budak satu lagi." Sambil dia goncangkan tubuh budak tu yang sedang lena tidur kat katil tu. Budak ni tidur berdengkur, punyalah bising. Sambil berkata macam tu, sambil dia singgah di setiap katil. Nak bagi tahunya, katil Daniel ni katil nombor 7. Bayangkan, daripada katil nombor 1 ke katil nombor 7, perempuan tu periksa satu-satu. Dia goncangkan katil satu-satu. Semakin lama, semakin hampirlah hantu perempuan tu pada Daniel tau. Dipendekkan cerita sampailah ke katil nombor 6. Daniel, dia sambil tu dia pura-pura tak dengar, dia pura-pura macam tak nampak. Daniel dia teruskan juga bertahan. Kali ni giliran katil dia yang digoncang-goncang macam katil yang lain-lain tadi. Bergeraklah katil Daniel ke kiri, ke kanan. Sambil tu Daniel tetap berpura-pura tidur walaupun dia ketakutan tau dalam selimut. Hanya kepala je yang dapat pandang diorang. Masa ni peluh daripada bawah pinggang naik ke atas pula. Dah terbalik, sepatut peluh ke bawah, dia naik ke atas. Lepas tu perempuan tadi dia cakap dekat kawan Daniel yang berada dekat bahagian katil bawah. Maknanya dia goncangkan kawan bahagian bawah dulu tau. "Budak ni gelisah tidur ni. Jap ke kiri, jap ke kanan. Ataupun berpura-pura tidur ayam ni."
Pastinya korang selepas tu giliran Daniel pula. Aduh. Daniel pun berkatalah dalam hati. Masa tu barulah muka perempuan yang dia nampak tadi lawa dan pucat tu berkata pada Daniel. Dalam jarak muka dia dengan Daniel, daripada tadi jauh kan, sampailah berdepan betul dengan jarak yang sangat dekat. Betul-betul face to face depan mata. Lepas tu dia berkata, perempuan tu lah berkata, "Adik, oh adik, kenapa tak tidur lagi? Akak tahu adik tak tidur lagi. Adik, oh adik." Sambil jari telunjuk kanan dia mencucuk-cucuk pinggang Daniel. Jari perempuan tu rasa sejuk macam ais batu. Ais batu yang sedang mencucuk-cucuk. Jari dia cucuk tarik berkali-kali. Sambil tu dia orang ketawakan Daniel. Daniel rasa macam nak pengsan pula time tu. Tapi tak tahulah kenapa. Tak ada pula dia pengsan time tu. Harapan dia pengsan. Tak juga dia pengsan time tu. Kan senang kalau dia terus pengsan je. Nasib lah. Tak pengsan pula lagi. Dia nak menjerit, suara dia tak keluar. Terpaksalah dia diamkan diri sampai semuanya berlalu dekat pintu bilik yang nak menuju ke tandas tu. Dan mereka menembusi dinding. Lepas tu hilang di balik kegelapan malam. Macam tu lah peritnya Daniel ni nak lalui situasi tu. Seram gila. Macam tu ke pengalaman siapa-siapa yang pernah masuk asrama? Ada je hantu yang datang mengusik, mengacau. Cubalah share pula pengalaman korang. Ramai ni yang menonton ni pernah stay duduk dekat asrama kan? Kan? Akak memang tak lah. Share sikit. Ada lagi kisah kat asrama tu. Kejadian yang seterusnya ni berlaku masa maghrib. Asrama Daniel ni diceritakan telah dimasuki 2 orang pencuri. Lepas tu Daniel dengan pelajar yang lain, mereka ni bersepakat beramai-ramai untuk mencari dan menjaga asrama. Tapi tak ada seorang pun yang mereka jumpa antara 2 pencuri tu. Oh, lupa pula Daniel nak ceritakan, kalau daripada luar bumbung asrama mereka ni, dari atas zinc asrama lah, kalau Daniel duduk dalam asrama, apa kena mengena dengan zinc? Tapi yelah, kalau dia duduk dalam asrama, dia boleh nampak lah kaki orang. Maknanya macam ni, asrama tu dia ada tangga daripada pintu depan nak menuju ke tandas kan. Macam tu. Lebih mudah kita faham, Daniel dia boleh lah jenguk ke atas atau ke bawah kalau dari kedudukan pintu tandas kan. Pintu tandas atau pintu dia lah, katil dia dekat dengan pintu kan. Masa dia duduk menunggu seseorang, tiba-tiba hujan pun turun dengan lebatnya. Hari pun jadi semakin gelap dan berkabus juga time tu. Mereka pun perhatikanlah dekat atas. Mereka ada ternampak tau, masa mereka perhatikan kat atas macam ni. Akak beri contoh macam ni, tengok dekat atas kan. Mereka nampak susuk tubuh orang menuruni anak tangga. Orang tu berbaju hitam dan orang tu bawa sebatang lilin yang menyala atas piring. Lilin dengan piring tu berada di atas tapak tangan orang tu. Yang peliknya, piring yang sedang berada di atas tangan orang tu dalam keadaan terapung tau. Dia tak mencecah pada kulit tangan orang tu. Memang terapung. Dalam masa yang sama juga lilin tu turut terapung sekali. Tapi yang peliknya, lilin yang dibawa oleh susuk tubuh tu tak terpadam walaupun hujan lebat dengan angin yang sangat kuat. Dengan sekelip mata mereka tahu susuk tubuh tu bukanlah manusia tapi hantu. Pada masa tu jugalah mereka pun berlari kucak-kacir macam tak cukup tanah lah. Punyalah takut meligan lintang pukang lah mereka time tu. Sekian untuk kisah yang kedua. Ni kisah lain pula, yang ketiga pula, tapi asrama yang sama jugalah. Semasa pembinaan tandas yang baru kan, kejadian ni dialami oleh pekerja kontrak yang berbangsa Indonesia yang berada di asrama mereka tu. Tandas tu berada di atas bukit dan belakang tandas tu dia agak curam lah. Ada sebuah rumah kongsi para pekerja.
Jadi bila sampai waktu habis belajar, mereka beramai-ramai termasuk Daniel ni pergilah berjalan nak tengok rumah tu sambil dia nak tengokkan tandas yang baru dibina tu. Saja nak menjenguk. Pada satu hari kejadian ni dilihat dan dialami oleh seorang kawan Daniel. Daniel pun ada time tu, tapi kawan dia yang nampak, betul-betul nampak. Nama kawan Daniel tu dia tak ingatlah siapa nama. Dia lupa. Pada malam tu, sewaktu hari tengah hujan juga, kawan Daniel tu terjaga disebabkan kawan Daniel tu nak ke tandas lah untuk buang hajat. Tiba-tiba dia ternampak sesuatu tau. Dia nampak dan dia ada dengar bunyi bising daripada arah tandas yang baru dibina tu. Dia ingatkan kucing kot, tapi dia ternampak ada 7 buah tempayan yang berukuran sedang. Macam tu. Berukuran sedang-sedang lah, kecil tak, besar tak. Sedang bergolek meluru dengan laju ke arah kawan dia ni yang sedang berdiri. Bila tiba tempayan yang terakhir tu, yang nombor 7 tu lah, tiba-tiba tempayan tu berhenti betul-betul di depan kawan dia tu. Setelah kawan dia tengok dekat dalam tempayan tu, dia nampak ada tengkorak manusia yang diselaputi dengan tanah yang agak basah. Lepas tu, dalam sekelip mata tengkorak tu tiba-tiba gaib, hilang. Pada keesokannya, dia terus demam. Itulah pengalaman kawan Daniel pada waktu tu. Simple kan, pendek, tak apalah. Ada lagi kisah keempat. Pada suatu hari, mereka sebagai budak asrama yang telah mengambil peperiksaan SPM, ramailah yang dah balik time tu. Hanya Daniel bertiga saja yang berada dekat asrama pada waktu tu. Biasalah budak yang tak ambil peperiksaan, dia akan balik ke kampung ataupun balik ke rumah masing-masing bila tiba cuti akhir tahun bermula. Suasana dekat kawasan asrama memang riuh rendah suara pelajar-pelajar yang tinggal dekat asrama itulah. Dan pada masa kejadian seterusnya ni, dah sunyi dah tak ada lagi riuh rendah macam seolah-olah budak kecil tengah bermain. Tapi bila Daniel melihat semuanya kosong je, dah sepi dah. Tak ada lagi budak-budak yang bermain dalam dom. Hanya yang ada bilik kosong je. Apabila menjengah tengah malam, tiba-tiba Daniel terdengar bunyi bising dari sebuah almari besi yang besar. Almari itu tiba-tiba terangkat dan diseret ke tepi. Almari itu dikosongkan setiap satu persatu. Almari yang ada kat bilik tu lah yang dia nampak tu. Dikosongkan. Masa tu memang Daniel ada nampak kelibat susuk budak kecil tengah bermain. Dan apabila Daniel mengejar budak tu, dia terus berlari dan terus masuk ke bawah katil. Lepas tu dia menghilang. Macam tu je dia hilang. Masa tu jugalah Daniel, dia melarikan diri sebab terlalu takut. Tapi time tu dia ada juga rasa marah sangat. Mana tak marahnya, sebab susuk tubuh budak tu tadi mengganggu dia. Makanya Daniel ni dia tak boleh nak study last minute untuk exam tau. Tak jadi nak study punya pasal. Lepas tu ganggu pula waktu dia untuk masuk tidur pula tu. Nak exam kalau terjaga, tak kelemau nanti badan tu bila time exam. Memang sakit betul lah hati dia rasa time tu. Itulah coretan kisah-kisah daripada Daniel, suami kepada yang menghantar kisah-kisah ni. Terima kasih kami ucapkan atas kesudian menghantar cerita. Kepada korang yang sudi nak hantar cerita-cerita, bolehlah emailkan kepada Sisi. Sekian, terima kasih. Tamat. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.